Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan sambung dengan tajuk akhir dalam bab 4 iaitu 4.5 asid nukleik. Jadi tajuk ni agak susah sikitlah untuk difahami. Jadi kena tengok buku teks muka surat 79. Okey, jadi tajuk ni kalau kita tengok agak sukarlah sikit dan tajuk ni kena banyak faham ayat dia. Yang kedua, banyak istilah-istilah baru dan tajuk ni akan digunakan banyak di belakang-belakang nanti. Kita akan ada bab yang berkaitan dengannya di belakang-belakang nanti, bab 7 ke atas, dan kemudian kita akan gunakan tajuk ni di tingkatan 5 sepenuhnya. Okey, jadi kita tengok dahulu slide yang pertama, apakah itu asid nukleik? Okey, asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Jadi asid nukleik ni macam cikgu kata itu stokor kompleks, besar, asid nukleik. Tapi dia ada unit ringkas yang kita panggil nukleotida. So asid nukleik, nukleotida. Jadi nukleotida ni adalah unit ringkas dia, monomer dia. Contoh karbohidrat kompleks. Okey, kompleks dia karbohidrat. Monomer dia glukosa. Kalau protein, kompleks dia protein. Monomer dia, unit ringkas dia ialah asid amino. Sama juga macam lipid. Lipid tu kompleks. Monomer lipid ialah asid lemak dan glycerol. Jadi awak nak kena ingatlah apa yang jadi kompleks, apa yang jadi monomer. So untuk asid nukleik ni, kompleks dia asid nukleik dan monomer dia ialah nukleotida. Okey, asid nukleik terdiri daripada unsur CHO dan P. Dia pelik sikit. CHO-P, okey, CHONP, iaitu terdiri daripada unsur C karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen dan P ialah fosforus. Awak kata apa bukan F? F tu fosforus. Kalau P tu phosphorus dalam bahasa Inggeris. Okay, setiap nukleotida terdiri daripada gula pentosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Jadi asid nukleik ni kompleks. Yang membina dia ialah nukleotida. Jadi mana nukleotida? Ni nukleotida ni. Okey, ni struktur nukleotida ni. Okey, kalau tengok sini dia ada hak bulat ni kumpulan fosfat. Okey, kemudian dia ada cara nak ingat dia ada pentagon. Dia ada pentagon. So kita panggil dia pentosa. Apa pentagon? Sebab 5 sudut ni. Okay, ada 5 sudut. Pentagon, so ingat gula pentosa. Okay, lepas tu bentuk 4 segi ni base bernitrogen. Kadang-kadang dalam soalan dia minta kita lukis. Dia minta kita lukis nukleotida. So kena ingatlah ni bulat ni kumpulan fosfat. Kemudian kena ada ni, ni anak garis. Okay, kemudian ada pentagon gula pentosa. Kemudian ada garis lagi, base bernitrogen 4 segi. Dan kena senggang ni, dia kena senggang. Kalau sini satu garis, sini kena kosong, lepas tu sini garis balik. Dia tak boleh lepas garis ada garis lagi, salah. Okey, gula pentosa ni ada 2 jenis pula. Okey, gula pentosa bentuk pentagon ni ada 2 jenis iaitu ribosa dan deoksiribosa. Okey, dan kalau awak tengok kenapa dia boleh jadi macam ni? Boleh jadi macam ada bentuk ni. Sebab dia digabung oleh kondensasi. Bila dia gabung, kan cik kata dah kalau gabung-gabung ni proses kondensasi. Kalau proses pecah-pecah ni hidrolisis. Okay, jadi bila dia dapat bila dia dapat bentuk macam ni, dia dah gabung, kita panggil digabung oleh proses kondensasi. Okay, jadi gula pentosa ni
Semua awak tengok ni, ada sas-sas belakang ni. Jadi gula pentosa ni dia ada dua jenis, iaitu ribosa dan deoksiribosa. Okey, manakala base bernitrogen ni pula, yang ni bentuk persegi ni, pula terdiri daripada 4 jenis, iaitu guanina, adenina, sitosina, timina. Okey, guanina, adenina, sitosina, timina. Jadi cara nak ingat, cikgu buat sini dah ni. Gua, ada, siti. Guanina, adenina, sitosina. C tu ialah S Dalam bahasa Inggeris, C tu ialah S Sitosina dan timina. Dan kadang-kadang ada yang ada urasil. Kena ingat ke belakang? Kena ingat sebab nanti awak nak guna dalam tajuk belakang-belakang tu. Jadi ingatlah gula pentosa ada dua jenis. Ribosa, deoksiribosa. Kalau base bernitrogen ada 4 jenis. Gua, ada, CT. So guanina, adenina, sitosina, timina. Dan ada sesetengah tu dia ada urasil. Okey, asid nukleik ni pula terdiri daripada 2 jenis pula. Okey, asid nukleik ni pula terdiri daripada 2 jenis, iaitu DNA dan RNA. Cikgu rasa awak pernah dengar lah DNA, tapi awak tak tahu apa dia DNA ni. Okey, so DNA ni nama penuh dia asid deoksiribonukleik. Okey, ada D depan tu. Asid deoksiribonukleik, DNA. Dan RNA, asid ribonukleik. Kalau DNA, deoksiribonukleik. Kalau RNA, ribonukleik. Okey, apa beza dua tu? Okey, kalau RNA, asid ribonukleik, dia ada gula ribosa tadi, yang pentosa tadi. So kalau R tu dia ada gula ribosa. Kalau DNA, dia ada pentosa jenis deoksiribosa. Ingat tak tadi cikgu back balik ni, gula pentosa ni ada 2 jenis, ribosa dan deoksiribosa. Okey, kalau dia tu jenis RNA, R, maka dia ada ribosa. Kalau dia tu jenis DNA, maka dia ada gula deoksiribosa. Okey, sekarang cikgu nak fokus kepada DNA. Okey, sekejap PowerPoint cikgu ada problem sekejap. Dia restart balik pula dah. Sekejap Okey, so kita fokus kepada DNA Okey, DNA, ingat juga cara nak ingat dia, DNA ni 2 Dia ada 2. Okey. Sekejap. Apalah problem sangat hari ni. Okey, DNA ni dia ada 2. Sebab tu D. Okey, DNA ingat ada 2. 2 ke apa? Okey, terdiri daripada 2 rantaian polinukleotida yang berpintal membentuk heliks ganda 2. Kalau macam ni kita panggil satu rantai. Okey, kalau dia ada 2, dia ada 2 macam ni, kita panggil dia DNA. Awak dah tahu struktur DNA, cuma awak tak tahu apa dia DNA ni. So awak nampak tak ada satu, ada 2 rantai. Okey, jadi DNA ni ada 2 rantai. Rantai apa? Rantai nukleotida, tapi sebab dia banyak, kita panggil polinukleotida. Awak ingat tak cikgu ajar ni? Kalau satu, mono. Kalau 2, di. Kalau banyak, poli. Jadi dia bukan ada satu je. Dia ada banyak dia ada banyak nukleotida. So, DNA ni ada 2 rantai. Dalam 2 rantai tu ada banyak polinukleotida yang berpintal-pintal. Nampak ni struktur dia berpintal-pintal lalu menjadi bentuk heliks ganda 2. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Dia ada 2 rantai. Rantai apa? Ada banyak nukleotida. Nukleotida ni tak ada. Ni nukleotida ni. Okey, ni nukleotida. Tapi kita bukan ada satu ni je. Kita ada banyak nukleotida. So, dalam 2 rantai
ada banyak nukleotida, so kita panggil dua rantai polinukleotida. Okey, yang berpintal-pintal ni, berpintal-pintal macam ni, lalu menjadi bentuk, kalau kita panggil bentuk ni bentuk apa? Bentuk helix ganda 2. Okey, kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Jadi cikgu akan pergi ke sini sekejap, kita nak tengok. Okey, jadi kalau awak tengok, setiap benda ni, setiap ni dia akan terikat. Dia apa dia boleh terikat ni cikgu? Ni ada satu rantai, ni satu rantai, ni dua rantai. Kenapa dia boleh terikat di tengah-tengah ni? Sebab di tengah-tengah ni ada ikatan hidrogen. Ia diikat oleh ikatan hidrogen membentuk dua rantai dah. Jadi kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida diikat. Sebab tu dia boleh bersambung dua rantai tu sebab diikat oleh ikatan hidrogen. Dan awak kena ingat tadi cikgu kata yang ni base bernitrogen ni base bernitrogen bentuk pak segi ni, dia terdiri daripada 4 jenis, iaitu gua, ada, siti, guanina, adenina, sitosina dan timina. Dan dia ada syarat pula. Kalau A, jenis A, dia cuma boleh bersambung dengan T sahaja. A dengan T, T dengan A sahaja. Kalau G, dia cuma boleh bersambung dengan C. G dengan C, C dengan G sahaja. Cikgu, apa jadi kalau A tiba-tiba bersambung dengan G? Maka jadilah mutasi genetik. Tu yang keluar penyakit pelik-pelik tu. Okey, faham dah? Okey, jadi adenina dia cuma boleh bersambung dengan timina. G guanina cuma bersambung dengan sitosina. Okey, cuba kita tengok. Mungkin awak tak faham lah. Okey, awak nampak tak? Hujung ni, ni. Dia punya ni adalah struktur nukleotida. Ni semua ni struktur nukleotida, nampak? Fosfat, bentuk pentagon, pentosa kan? Pentosa, base bernitrogen. Ni setiap satu ni. Nampak tak? Ni satu nukleotida. Satu nukleotida. Satu nukleotida. Lepas tu, ni satu rantai. Okey, kemudian ni satu nukleotida. Ni satu nukleotida. Ni satu nukleotida. Ni satu nukleotida. Ni rantai yang kedua. Okey, ni rantai yang kedua. Dan kemudian ia disambungkan oleh ikatan hidrogen. Okey, kemudian yang hujung ni yang hujung ni ada 4 jenis. Iaitu adenina, timina, sitosina, guanina. Dan awak nampak tak hujung dengan hujung ni, dia nak bersambung, dia kena tengok. Cikgu kata tadi kalau A, dia cuma boleh bersambung dengan T. Ataupun T boleh bersambung dengan A sahaja. Okey, manakala S dengan G atau G dengan S sahaja. Sebab tu kalau awak tengok dekat hujung ni, A dengan T, G dengan C, T dengan A dengan T. Itu sahaja yang dia boleh bersambung. Kalau dia bersambung selain daripada tu, maka terjadilah mutasi genetik dan terjadilah penyakit-penyakit genetik yang kita kata sekarang ni yang pelik-pelik dah keluar penyakit genetik. Mungkin jadi penyakit genetik apa? Macam-macam lah. Jadi thalassemia dan sebagainya. Okey. Okey, manakala RNA. Okey, RNA ni satu saja. Kalau DNA tadi dua berbenang. Okey, yang ni satu je. Okey, terdiri daripada satu rantai polinukleotida yang tunggal dan pendek berbanding DNA. Dia ada satu rantai je polinukleotida. Dan sebab satu-satu rantai dia tunggal dan dia lebih pendek berbanding DNA panjang. Okey, base bernitrogen RNA terdiri daripada, dia macam biasa, dia bentuk dia macam ni juga. Cuma dia beza dia satu rantai dia ni je. Dia satu rantai macam ni je. Satu rantai je. Dia tak ada seekor lagi. Okey, so base bernitrogen yang belah sini, okey, base bernitrogen ni masih lagi ada guanina, adenina, sitosina, cuma dia tak ada T. Dia ganti dengan urasil. Boleh? Okey, jadi guanina, adenina, sitosina, urasil. So dia tak adalah gua ada CT. Jadi dia jadi gua ada CU. Gua ada CU. Okey. Terdapat 3 jenis RNA utama.
RNA ni pula ada 3 jenis pula, iaitu mRNA, rRNA, tRNA. Okey, kenapa? Sebab mRNA pengutus. Okey, messenger. Pengutus, macam penghubung. So, RNA pengutus. mRNA, M tu ialah messenger. RNA ribosome, R depan ni, R ribosome. RNA ribosome. Lepas tu, RNA pemindah, T tu ialah untuk transfer. Transfer, pindah. So, dia ada 3 jenis RNA, mRNA, tRNA, rRNA. Dan ketiga-tiga RNA ini terlibat dalam proses sintesis protein. Maksudnya kalau dia tak ada lah protein dihasilkan. Okey. Okey, ni cara nak ingat lah. Okey, cuba tengok dia kata, Prof, can you show DNA and RNA visually? Profesor tu tanya pelajar dia, boleh tak awak tunjuk contoh DNA, RNA yang kita boleh nampak lah, contoh-contoh dia kata. So pelajar tu pun tunjuk, ni kalau rambut ni saya jalin dua macam ni, ni ada 2 rantai rambut ni macam ni, DNA. Kalau satu rantai macam ni, RNA. Macam ni, nampak tak kartun ni dia kata DNA ni dia dah ada 2. Dia kata, dia tanya RNA, dia kata still single? RNA pun jawab, ya, akan sentiasa single sampai bila-bila. Sebab RNA satu rantai, kalau DNA 2 rantai. Okey, boleh Okey, seterusnya kita nak tengok apakah beza antara DNA dan RNA. So yang ni tak ada dalam buku teks, jadi yang ni cikgu nak awak salin. Salin dalam file nota awak. Okey, so kita tengok beza dia. Okey, beza dia dari segi struktur. Kalau DDD 2, 2 berbenang polinukleotida yang berpilin bersama-sama lalu membentuk struktur helix ganda 2. Okey, RNA dari segi struktur adalah berbenang tunggal. Okey, DNA ni dijumpai di dalam nukleus, mitokondria dan kloroplas. Okey, manakala RNA dijumpai di dalam nukleus, sama-sama dalam nukleus sebab benda ni adalah bahan genetik. Okey, tapi bezanya RNA ni sebab dia nak sintesis protein, dijumpai di dalam ribosom sintesis protein. Okey, apa fungsi DNA? Fungsi DNA ni ialah mengandungi maklumat genetik organisma yang akan diwarisi dari ibu bapa kepada anak. Kan selalu kita sebut DNA. So DNA ni ada maklumat genetik. Manakala RNA, fungsinya hanyalah menyalin maklumat. Dia salin maklumat daripada DNA dan maklumat itu digunakan untuk menghasilkan protein. Okey, dia akan ambil maklumat daripada DNA, salin, kemudian dia akan guna untuk hasilkan protein. Okey, kepentingan asid nukleik dalam sel. Okey, kenapa penting asid nukleik ni? Sebab DNA ni adalah pembawa maklumat pewarisan. Kalau tak ada DNA, dia tak boleh nak bawa maklumat genetik awak. Okey, jadi DNA ni adalah pembawa maklumat pewarisan dan penentuan ciri dalam organisma hidup. Contoh, kenapa awak ni kulit cerah? Sebab awak bawa DNA, mungkin daripada belah mak, mungkin daripada belah ayah. Kenapa awak ni tinggi? Mungkin sebab ada dalam DNA genetik ayah atau DNA genetik belah ibu tinggi. So kita akan bawa lah. Jadi bila kita bawa maklumat tu, maka kita akan tunjuk melalui penentuan ciri kita. Nampaklah orang nampak, oh budak ni tinggi, budak ni putih, budak ni rambut kerinting, mesti family dia ada rambut kerinting. Mesti alik mak dia ada rambut kerinting. Mesti alik ayah dia ada rambut kerinting. Sebab dalam diri dia tu ada DNA yang membawa ciri itu. Okay. DNA mempunyai kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen tadi. Jadi kod genetik tu ada pada base bernitrogen, hak hujung tu. Iaitu gua ada CT. Untuk sintesis polipeptida yang akan membentuk protein. So, kena ingatlah, DNA ni dia ada maklumat genetik. Maklumat genetik tu akan disalin oleh RNA untuk menghasilkan protein.
Jadi kalau DNA rosak, protein tak dapat dihasilkan. Kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesiskan. Dan kod genetik kod genetik ni kita akan tulis dalam satu siri yang ada 3 base sahaja. Mana cikgu contoh dia? Ni macam ni. Ni orang panggil kod genetik lah ni. Ni kod genetik. Dia mesti ada 3 base dia. Syarat dia 3 base dia. Contoh AUG, CGA, UAC. So nampak tak? Satu je ni. So bila satu je ni, satu rantai je ni, maka dia adalah jenis RNA. Pernah naik soalan, pelajar tak faham. Dia bagi soalan macam ni. Dia kata kalau ini adalah RNA sebab satu rantai. Kalau kita nak sambung jadi 2 rantai, dia sambung macam ni. Awak tukar je lah. A akan bersambung dengan T. U bersambung dengan apa? Yang ni sebab RNA dah. G bersambung dengan C. C bersambung dengan G. G bersambung dengan C. A bersambung dengan T. A bersambung dengan T. C bersambung dengan G. Apa? Cikgu boleh buat T, C, G ni. Kan cikgu dah ajar tadi. A bersambung dengan T. C hanya bersambung dengan G. Maknanya baru satu rantai. Kalau nak sambung jadi satu rantai lagi, hujung A tu dia kena dengan T. T dengan A dengan T. Samalah. C dengan G. G dengan C. Sahaja. Okey. Sekarang kita nak tengok proses kod genetik pada mRNA yang diterjemahkan untuk menghasilkan protein. Okey, so kalau kita tengok sini dia kata kodon. Kod genetik ni kita panggil kodon. So kodon AUG pada mRNA ni. Kodon AUG ni pada mRNA merupakan kod untuk asid amino methionina. Jadi cikgu ulang balik Kodon AUG ni yang terdapat pada mRNA merupakan kod genetik untuk menghasilkan protein jenis methionina. Merupakan kod untuk menghasilkan asid amino. Asid amino tu protein lah. Jenis methionina. Okay, nombor 2. Urutan 3 base pada DNA akan ditranskripsi pada kodon mRNA. Apa maksud dia ni? Dia kata urutan 3 base ni 3 base ni pada DNA akan disalin. Transkripsi tu maksud dia disalin. Ni nampak dia. Ni DNA. Jadi bila kita translate kan, maka dia akan jadi mRNA ni. Dia akan ditranslatekan, maka dapatlah bentuk kod macam ni. Ni DNA. Kemudian bila dah diterjemah ni maksud dia ditranslate lah, diterjemah. Ditranslate, ditranskripsi. Maka dapatlah 3 kodon ni, 3 kod ni. A, U, G, G, A. Okay? Dapatlah macam tu. Okay, jadi bila dah ditranslasikan kepada urutan asid amino untuk membentuk satu rantai polipeptida. Urutan nukleotida dalam DNA menentukan urutan asid amino dalam rantai polipeptida yang membina protein berkenaan. Maksud dia ni, urutan rantai DNA ni akan disalin oleh mRNA, kemudian akan diterjemahkan. Maka terhasillah protein jenis ini. Okey, yang ni awak cuma baca sajalah 1, 2, 3. Orang kata nak fahamkan macam mana tu nanti masuk matrik. Okey, yang kita ni setakat itu sahaja. Awak kena tahu ambil daripada mana kod genetik tu? Daripada DNA. Kemudian akan diterjemahkan, dapatlah kod-kod DNA ni. Dapatlah kod-kod. Kod tu ialah kita panggil kodon. Jadi dalam kod ni ada kod untuk menghasilkan asid amino protein. Maka terhasillah protein iaitu jenis methionina, arginina, tyrosina. Ni contoh sahaja. Okey. Okey, so ini ialah pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Jadi kalau awak tengok sini ni DNA kita sebab sini ialah struktur helix ganda 2. Okey,
Kemudian awak tengok, nampak tak contoh ni? G dia bersambung dengan C, kalau A dia bersambung dengan T. Ni ialah base bernitrogen deh. Okay, dan awak nampak tak yang putus-putus ni ialah ikatan hidrogen. Sebab itulah dia boleh jadi dua benang DNA. Dan dalam ni semua ni ada apa cikgu? Dalam ni semua ada gen. Okay, ada gen lah. Ni, okay, dia ada gen. Dan dalam gen ni dia ada protein histone. Okey, protein histone. Lepas tu ada nukleosom. Nukleosom ni kalau kita buka lagi, bentuk dia macam ni lah, kromosom. So semua-semua ni sebenarnya letak dalam apa? Sebenarnya terletak di dalam nukleus sel. Cikgu ulang sekali lagi, cikgu undur daripada sini. Ni sel, okey, ni sel haiwan. Kenapa sel haiwan? Sebab tak ada dinding sel. So dalam sel haiwan ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ni lah ada DNA yang mempunyai maklumat genetik. Okey jelas lah. Okey. Bagaimana boleh berlaku pembentukan kromosom daripada DNA dan protein? Itu secara kasar tadi, itu secara ringkas cikgu bagi tahu. Dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada maklumat genetik. Okey, jadi macam mana dia terbentuk? Kita baca deh. Okey, yang pertama, cikgu buat nombor dah kawak. Rantaian polinukleotida DNA berpintal-pintal dengan protein yang kita panggil histone. So nampak tak dia berpintal-pintal, kan ada dua benang, sebab tu dia jadi DNA. Jadi awak nampak tak dia berpintal-pintal ni, maka jadilah satu molekul protein yang kita panggil histone. Dalam histone tidak membawa maklumat genetik sebab dalam ni je yang ada maklumat genetik ni. Okey, dalam DNA ni ada maklumat genetik. Jadi benang dia tu akan berpintal-pintal jadi histone. Histone tak ada maklumat genetik. Molekul DNA dan protein histone, okey, molekul DNA ni kan nampak tak dia berasal daripada ni, lepas tu dia jadi histone. Histone ni membentuk nukleosom. Dan nukleosom ni pula akan berpintal-pintal, maka lalu jadilah bentuk kromosom. Okey, dan kromosom ada dalam nukleus. Okey, kita pergi kepada praktis formatif yang ni pun kena buat. Nombor 1, nyatakan dua jenis asid nukleik. Asid nukleik ada dua DNA dan RNA. Tulislah DNA tu asid deoksiribonukleik, RNA asid ribonukleik. Okey, soalan 2. Nyatakan komponen-komponen dalam nukleotida. Nyatakan komponen-komponen dalam nukleotida. So, komponen-komponen dalam nukleotida terdiri daripada bulat tadi, kumpulan fosfat. Kemudian base bernitrogen bentuk 4 segi dan bentuk pentagon gula pentosa. Okay, soalan 3. Terangkan mengapa struktur RNA lebih pendek berbanding DNA. RNA lebih pendek kerana RNA terdiri daripada sebahagian kecil DNA yang dikenali sebagai gen. Dia kan satu rantai je. So dia lebih pendek lah sebab dia ada sebahagian je DNA. Nombor 4, terangkan kemungkinan yang berlaku sekiranya sel tidak mempunyai asid nukleik. Sekiranya sel tiada asid nukleik, sel tidak boleh membawa maklumat pewarisan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Sel juga akhirnya akan mati kerana tidak dapat menghasilkan protein. Ingat tak tadi? Dalam asid nukleik ke dia ada nukleotida. Nukleotida tu membawa maklumat pewarisan DNA. DNA tu akan disalin oleh RNA. RNA akan guna maklumat daripada DNA untuk menghasilkan protein. So kalau tak ada asid nukleik, tak ada maklumat DNA, maka tak dapatlah hasilkan protein-protein untuk kemandirian sel. Okey, ni contoh-contoh soalan. So contoh-contoh soalan pun awak kena salin. Okey, rajah 1 menunjukkan struktur kromosom yang terperinci. Okey, so S, T dan U ialah komponen molekul Q. Okey, S, T dan U adalah komponen molekul Q. Mana molekul Q? Awak pun tengok. Ni lah komponen yang duduk dalam DNA tadi. So A1, namakan molekul P. P. Mana P? Namakan molekul P.
Cikgu rasa bukan P ni. Sekejap cikgu tengok. Namakan molekul P. Okey, so maksud dia stokor ni. Ni, namakan molekul P. So, P ialah nukleotida. Sebab dia adalah unit ringkas kepada asid nukleik. Apakah Q? Q ni ada apa? Q ni ialah DNA. Okey, soalan seterusnya. Labelkan S, T dan U. Awak tahu dah ke? S ni ialah gula fosfat, kumpulan fosfat. T, gula pentosa sebab pentagon. Dan U, base bernitrogen. Yang ni cikgu tak payah baca lah sebab cikgu dah terangkan tadi. Lukiskan molekul Q yang terdiri daripada dua pasang molekul P di dalam kotak yang disediakan. Cikgu kata dah tadi, ada diminta untuk lukis dua pasang lah. So, ni satu pasang, ni dua pasang. So, kena lukis macam ni lah. Ni fosfat, ni pentosa, ni base bernitrogen. Sambung pula dengan base bernitrogen, ni pentosa, ni fosfat. So, sambung-sambung. Maka sebenarnya dapatlah bentuk macam ni. Okay, dapat bentuk macam ni. Sebenarnya dia dalam keadaan macam ni. Okay, awak salin je. Okey, seterusnya kuis 1. Rajah menunjukkan pembentukan molekul V. Kita dah habis dah semua topik. So, ini ialah kena salin juga soalan ni. Rajah menunjukkan pembentukan molekul V dalam susu. Cikgu nampak dah. Oh, kalau susu-susu mesti laktosa ke? Okey, berdasarkan rajah huraikan. Awak kena cerita tentang pembentukan molekul V. So, V bila sebut je pembentukan, ada perkataan kat sini. Bila cikgu kata pembentukan, bentuk jadi stokor, proses kondensasi berlaku. Okay. Bila nak bentuk, kena singkir air. Ingat tak kalau hidrolisis baru kena ada air. Ni bila nak bentuk, kena singkir air. Dan cikgu, saya nak tahu mana glukosa ke laktosa. Sebab tu dalam tajuk karbohidrat, cikgu ajar awak galak untuk La. Galak untuk La. Maknanya sini glukosa campur galaktosa, maka dapatlah gula laktosa. Kalau pelajar yang tak tahu ni, tolong tengok balik bab karbohidrat. Cikgu tak say ulang dah sini sebab nanti jadi panjang pula. Okay, sedangkan soalan banyak lagi. Awak tengok balik tajuk karbohidrat. Cikgu ada ajar awak cara nak ingat. Galak untuk La, fruit untuk Su, glue untuk Ma. So sebab tu cikgu tahu ni bila dia campur apa? Mono campur dengan mono. So mono kita ke apa? Glukosa dan galaktosa bergabung melalui proses kondensasi lalu menghasilkan laktosa yang terdapat dalam susu. Soalan bagi simple je tapi kita kena terangkan. Okey, kalau cikgu nak urai balik molekul V, okey, so maknanya cikgu nak pecah balik laktosa. Jadi proses hidrolisis berlaku, bila sebut hidro dia kena campur air. Okey, melibatkan penambahan air, maka terhasillah, kita kata dulu, laktosa dipecahkan, diuraikan, okey, iaitu laktosa, iaitu gula disakarida, dihidrolisis, diuraikan, membentuk apa? Membentuk glukosa dan galaktosa. Okey, seterusnya. Dalam satu aktiviti, seorang murid memanaskan larutan sukrosa dengan larutan Benedict. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada larutan sukrosa itu. So, adakah dia akan jadi mendapkan merah bata? Okey, so kita kata dulu. Warna biru larutan sukrosa tidak berubah. Tak berubah. Warna biru larutan Benedict itu tak berubah. Kenapa? Sebab sukrosa adalah gula bukan penurun. Awak kata, cikgu bukan sukrosa tu gula disakarida. Betul, memang gula disakarida. Tapi monosakarida semua gula penurun. Disakarida semua gula penurun kecuali sukrosa. Jadi sukrosa seorang je, hak bukan gula penurun. Jadi sukrosa adalah gula bukan penurun. Sukrosa tidak bertindak balas dengan larutan Benedict, maka penurunan tidak berlaku dan tiada mendakkan merah bata terbentuk. Okey. Apabila gula penurun dipanaskan dengan Benedict, apa-apalah gula penurun, gula mono ke,
gula disakarida ke kecuali sukrosa maka bila awak panaskan dengan Benedict, maka terhasillah mendakan merah butter ni. Kenapa? Sebab dia telah menurunkan kuprum 2 sulfat yang ada dalam Benedict tu kepada kuprum 1 oksida. Maka terhasillah mendakan merah butter. Okey, soalan seterusnya ni soalan PKBS 1 tingkatan 4. Rajah 3.1 menunjukkan makanan yang mengandungi karbohidrat. Ni ubi kentang, ni anggur, ni tebu. Soalan ni soalan cikgu buat. Berdasarkan rajah 3.1, namakan jenis. So nama je. Namakan jenis karbohidrat. So kalau dalam ubi kentang, dia tanya dalam anggur dan tebu. So kalau dalam anggur, dia manis anggur tu gula monosakarida. Sebab dia ada glukosa dan fruktosa. Kalau dalam tebu, dia ada disakarida. Okay, sebab dia ada manis sukrosa. Kena hafal lah hak cikgu ajar minggu lepas tu dah. Kena tengok balik kalau tak ingat. Okay. Terangkan mengapa ubi kentang yang sudah bercambah tidak sesuai untuk dimakan. Dah. Kalau dah keluar macam ni, kita tak boleh makan dah. Yang pertama kerana dia telah menukarkan kanji simpanan kepada glukosa untuk pertumbuhan ubi kentang baru yang bercambah. Kan dia simpan dalam bentuk kanji ni. So dia sudah tukar kanji kepada glukosa. Dan glukosa tu digunakan untuk percambahan ubi kentang baru. Jadi bila dia dah guna kanji, maka mengandungi sedikit kanji. Okey, sedikit dah kanji sebab dia dah tukar jadi gula dah. Tukar jadi glukosa dah untuk pertumbuhan ubi kentang baru. So kalau awak makan juga menyebabkan sakit perut dan keracunan makanan. Okey, lagi. Nyatakan komponen utama yang membentuk struktur kromosom. Kromosom. Okey, so bila sebut kromosom, struktur utama dia ialah DNA, asid deoksiribonukleik. Lukis dan label struktur unit asas. Bila sebut dia unit asas, dia suruh awak lukis nukleotida. Tu je. Lukis nukleotida. So kena label lah. Ni gula fosfat, ni gula pentagon, ni ialah base bernitrogen. Cikgu silap sebut gula fosfat. Gula fosfat, kumpulan fosfat betul belaka. Okey, lagi. Rajah 1.1 menunjukkan dua jenis makanan J dan K. Okey, ni roti, ni susu. Namakan kelas makanan. Allah, senang je. Kelas makanan J, roti, karbohidrat. K, protein ataupun ada pelajar jawab mineral. Lepas tu dia nampak macam air. Betul belaka. Okey, vitamin pun boleh. Apakah fungsi utama makanan J dalam badan manusia? Roti lah. So roti ni ke apa? Roti kan karbohidrat. So fungsi karbohidrat ialah sebagai sumber utama tenaga, sebagai sumber utama glukosa untuk buat respirasi sel. Respirasi sel ni kita akan belajar di bab 7, tak silap cikgu. Okey, so itu sahaja. Jadi cikgu akan beri semua slide ni kepada awak dan cikgu minta semua soalan kena saling. Dan kalau awak ada kemudahan printer, cikgu bagi kebenaran lah untuk print je. Print je belakang. Okey. Okey. So kita berhenti di sini. Dan hari Khamis ni, disebabkan ada majlis persaraan pengetua dan cikgu pun terlibat, cikgu akan hantar link dan cikgu minta awak untuk study keseluruhan bab 4 dan akan ada soalan Google Form macam itu. Pastikan awak dapat 80 markah ke atas untuk dapat sijil. Dan sijil tu print masukkan dalam fail nota. Okey, Assalamualaikum.